Baik, terima kasih Syairul. Assalamualaikum dan salam hormat. Sarawak akan membangunkan panggung budaya tercanggih dalam usaha mempertingkat pencapaian kesenian dan kebudayaan dalam kalangan anak Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu ia merupakan sebahagian daripada pembangunan Pusat Seni Sarawak yang telah dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Ketua Menteri berkata panggung berkenaan bakal dilengkapi dengan alat canggih selain menyediakan tempat untuk beriadah. Katanya pembangunan tersebut menelan kos sejumlah 200 juta ringgit. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Musikal Sarawak Harmoni Pemimpin Berjiwa Rakyat Hati ke Hati di Kuching. Sebanyak 14 buah lagu pelbagai genre yang diiringi oleh 40 orang pemuzik yang dipimpin oleh konduktor Saiful Hamdan dipersembahkan kepada petugas Barisan Harapan selain persembahan orkestra oleh Simfoni Orkestra Negeri Sarawak. Selain memberikan apresiasi kepada petugas Barisan Harapan, melalui persembahan ini juga ia turut memaparkan kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan dalam menyalurkan bantuan demi memastikan keperluan asas penduduk dipenuhi. Operasi pengesanan kes aktif ACD COVID-19 selama sehari dilancarkan di Kampung Haji Baki, Kuching sejak pagi tadi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata operasi itu dijalankan berikutan 8 kes di bawah kluster Baki yang dikesan setakat ini. Kes-kes terbabit melibatkan 2 kelompok iaitu 5 sekeluarga dan 3 sekeluarga. Beliau berkata demikian ketika meninjau pelaksanaan operasi tersebut yang melibatkan seramai 100 kaki tangan kesihatan. Mengulas lanjut, Datuk Amar Douglas memberitahu ujian saringan membabitkan seramai 600 penduduk di Blok A kampung berkenaan, manakala bagi penduduk di Blok B dan C, mereka digalakkan untuk hadir secara sukarela. Manakala bagi penduduk yang sakit dan warga emas yang tidak dapat bergerak, pegawai kesihatan akan hadir ke rumah mereka untuk melakukan ujian tersebut. Beliau menjelaskan operasi ACD adalah sejajar dengan salah satu strategi JPBN dalam mengawal penyebaran wabak COVID-19 dengan mengesan dan mengasingkan serta tidak menunggu sehingga mereka yang dijangkiti menunjukkan gejala untuk mendapatkan rawatan. Untuk rekod, JPBN pernah menjalankan operasi ACD di kawasan perumahan Uni Garden, di Kota Semerahan dan Kampung Tabuan Melayu di Kuching. Ia terbukti amat bermanfaat dan membantu JPBN dalam mengawal penularan wabak itu. Tapak Pesta Asap Apau Koyan akan dinaik taraf sebagai pusat warisan budaya Apau Koyan dan bakal dibina di penempatan semula hidroelektrik Bakun Sungai Asap Belaga. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Chukpai Ugun, projek naik taraf yang menelan kos RM15 juta ini bertujuan merancakkan sosioekonomi penduduk di kawasan berkenaan. Jelas Kennedy Chukpai, pusat warisan budaya Apau Koyan itu akan dibina di tapak sedia ada dengan tanah seluas 7 hektar yang telah diwartakan kerajaan negeri bagi menyokong usaha tersebut. Kita lihat dari segi saiz ataupun keluasan tapak itu sangat kecil dan kita telah memohon untuk daripada kerajaan untuk menambah keluasan itu supaya kita dapat membuat satu pusat kebudayaan ataupun warisan kita di tapak yang cukup luas. Karena di situ nanti kita mau adakan, bukan kalau kita lihat di Sungai Asap ini memang masyarakat di sini sangat kaya dengan budaya dengan warisan mereka. Beliau menambah lembaga amanah komuniti Apau Koyan telah ditubuhkan bagi mengurus tadbir pusat berkenaan. Pusat warisan itu kelak bakal dilengkapi dengan Dewan Kebudayaan, Inap Desa, 15 buah rumah panjang di penempatan semula Bakun, selain pusat jualan dan kraf tangan bagi membantu lebih 20,000 penduduk menjana pendapatan. Kennedy ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program Masat-Masat Tai Nyelai Sungai Asap di Umar Bahar penempatan semula hidroelektrik Bakun Sungai Asap Belaga.
Masyarakat Kenyah di kawasan Sungai Asap, Belaga dan Baram disaran terus mengetengahkan kekayaan seni adat dan budaya kaum kepada generasi pelapis mereka. Ahli Parlimen Baram Tuan Anyi Ngau berkata, ini bagi memastikan warisan itu tidak pupus ditelan zaman selain menggalakkan golongan muda terlibat dalam memelihara dan memelihara kebudayaan dan tradisi kaum berkenaan. Jelasnya, masih ramai anak-anak muda masa kini meminati seni dan budaya dengan penglibatan mereka membuat persembahan dalam program-program kebudayaan. Tuan Anyi menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Masat-Masat Tai Nyelai di Umar Bahar Apau Koyan, penempatan semula hidroelektrik Bakun dekat Sungai Asap Belaga. Acara kemuncak program tersebut akan berlangsung malam ini dengan mengetengahkan 19 persembahan kebudayaan daripada pelbagai etnik di daerah kecil Sungai Asap. Program 3 hari itu merupakan anjuran bersama Jabatan Penyiaran Sarawak dan Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. Ia antara lain diadakan bagi mendekatkan RTM dengan masyarakat dan mendukung konsep sejahtera Malaysia melalui pelibatan artis dari pelbagai etnik orang Ulu di daerah Belaga. Turut hadir Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof, Pengurus RTM Miri Lydia Payarinyut, Ketua-Ketua Masyarakat Kenyah Sungai Asap dan Baram serta penduduk kampung. Sementara itu, pada majlis sama, Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak akan terus mendekati masyarakat di negeri ini untuk mendalami keunikan seni dan budaya berbilang kaum. Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, ini bagi memberi pendederahan tentang keistimewaan yang terdapat di negeri ini kepada masyarakat luar. Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata RTM merupakan platform terbaik untuk mengetengahkan adat dan budaya masyarakat berbilang etnik. Lebih-lebih lagi, RTM adalah saluran paling dipercayai untuk menyebarkan maklumat. Beliau juga berkata RTM juga terus kekal relevan untuk menyebarkan maklumat dan informasi kepada masyarakat di luar bandar dan pedalaman. Justeru RTM bersedia untuk berkolaborasi dengan Persatuan Kenyah dan kaum lain di Sarawak untuk mendapat maklum balas dan pandangan mengenai program yang bertepatan untuk dipamerkan serta dirakam oleh RTM. Daripada program ini, kolaborasi di antara RTM dan juga Persatuan Kenyah Sarawak, kita dapat merealisasikan hasrat ini di mana kita dapat meninjau dan melihat dan merasakan maklum balas daripada mereka. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri program Masat-Masat Tai Nyelai di Umar Bahar penempatan semula hidroelektrik Bakun Sungai Asap Belaga. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak menahan sebuah bot nelayan tempatan kerana melanggar syarat sah lesen pada jarak kira-kira 4.5 batu nautika dari Tanjung Pok, Kuching pada Jumaat lepas. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus dalam kenyataan berkata bot berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan oleh aset maritim yang sedang melaksanakan operasi khas kuda laut kira-kira pukul 1:30 hari. Laksamana Pertama Maritim Zin Azman berkata hasil pemeriksaan mendapati bot tersebut mempunyai 14 kru termasuk tekong berumur dalam lingkungan 20 hingga 59 tahun. 10 daripada kru merupakan warga Indonesia yang mempunyai dokumen pengenalan yang sah. Pemeriksaan lanjut mendapati dokumen kebenaran menggunakan kru asing telah tamat tempoh dan menyalahi syarat yang tertera dalam lesen. Laksamana Pertama Maritim Zin Azman mendedahkan bot, kru, peralatan menangkap ikan dan hasil tangkapan seberat 500 kg ikan campur telah dibawa ke jeti APMM Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Muara Tebas untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan, Syairul.